Saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Hai, bersama saya di forum Dr. Rushmini Storytime. Hari ini kita membincangkan tentang tenaga ataupun stamina seseorang. Apakah dia tenaga, apakah dia stamina? Dan jika anda suka dengan tajuk kami, silalah like, subscribe, ring our notification bell, dan anda juga boleh berhubung dengan saya. Pada hari ini tajuk kita adalah energy ataupun tenaga. Okey, apakah dia yang dikatakan sebagai tenaga? Kan? Bagi doktor, tenaga samalah dengan kesihatan. Seseorang yang bertenaga samalah dengan seseorang yang sihat. Saya nak share satu kisah pertemuan dengan seorang sahabat lama saya. Masa zaman sekolah dulu, sahabat saya ni orangnya montel, tebal. Berat dia mungkin dalam 80 hingga 90 kilogram ya, seorang yang gempal. Okey. Waktu saya jumpa dia baru-baru ni, dia sangat kurus. Okey, sangat kurus. Dan bila dah kurus, mungkin boleh pakai baju cantik-cantik dan nampak glamour kan. Saya tanya dia, Kak Seri, apa rahsia Kak Seri daripada gempal menjadi seorang yang kurus? So dia beritahu doktor, dia cakap, akak kena kecil manis sebenarnya. Jadi bila saya dengar macam tu, saya tahu bahawa dia menjadi kurus ni bukan kerana dia diet ke, bersenam ke, tapi sebab dia sakit kan. Jadi maknanya kesihatan seseorang itu bukan terletak pada kecantikan dia, tetapi kesihatan seseorang terletak kepada stamina ataupun tenaga dia. Sebab itulah kita kena pastikan kita mempunyai tenaga ataupun stamina yang mencukupi. Dari manakah terhasilnya tenaga dalam badan kita untuk kita guna? Kita kata kita makan nasi untuk dapatkan tenaga kan. Bila kita berpuasa, kita berbuka dengan benda yang makanan yang manis untuk dapatkan tenaga. Daripada mana sebenarnya tenaga ini terhasil? Okey puan-puan, di dalam sel-sel kita, di setiap sel-sel kita terdapat satu organ yang kecil yang dinamakan sebagai mitokondria. Organ-organ inilah yang bekerja untuk mengeluarkan tenaga bagi kita. Mitokondria ini berada pada seluruh tubuh kita, pada usus kita, pada jantung, hati, semua sel mempunyai satu mitokondria yang menghasilkan tenaga. Jadi mitokondria di dalam sel-sel kita ni bekerjasama bersama-sama ya, buat tenaga. Dia seolah-olah kilang tenaga. Sebab itulah saya selalu panggil dia sebagai kilang tenaga, sebab dia yang mengeluarkan tenaga. Apa terjadi kalau mitokondria kita kurang ataupun mula mengecil ataupun mula menjadi tidak efektif ataupun tidak aktif? Apa akan terjadi? Sudah tentu kita mempunyai tenaga yang kurang, sebab kita kini mempunyai kilang tenaga yang sedikit kan. Kita bayangkan sebuah kilang, apabila dia aktif je bekerja, mengeluarkan, katalah kilang kek, buat kek yang banyak-banyak, dia produktif lah. Jadi mitokondria ni adalah satu kata kilang tenaga kita duduk dalam sel kita. Dia pun memerlukan vitamin, dia pun memerlukan makanan dia, dia juga memerlukan aktiviti dia, dan dia juga perlu dijaga. Kalau dari segi kajian yang bawah mikroskopik menunjukkan, seseorang yang kurang bersenam, contohnya orang yang debilitated, dia duduk di atas katil dia, tak boleh bangun contohnya kan, atau dia lumpuh, tisu dia bila dia cek bawah mikroskop tu mempunyai mitokondria yang sangat sedikit. Bilangan dia tak cukup untuk menghasilkan tenaga. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang sakit baring je kan, kita nak paksa dia bangun, sedangkan dia tak mempunyai mitokondria yang mencukupi, tak tenaga yang mencukupi. Sebab tu dia tak nak bangun, sebab energi dia tak ada, energi dia tidak mencukupi. Jadi sebaik-baiknya
kita cuba untuk meningkatkan jumlah mitokondria tu supaya dia boleh mendapat tenaga yang mencukupi. Ada tak soalan-soalan yang nak tanya? Saya nak tanya, pemakanan jenis yang macam mana untuk menaikkan kilang tenaga? Okey. Untuk meningkatkan mitokondria, tubuh seseorang memerlukan beberapa jenis vitamin, iaitu vitamin A, vitamin B dan juga mineral, terutamanya magnesium. Sangat diperlukan oleh sel untuk membentuk mitokondria yang baru. So kalau kita tengok dalam makanan apa ya banyaknya vitamin jenis B, A dan magnesium kan? Mesti dalam sayur-sayuran. Biasanya dalam sayur-sayuran kan. Tetapi sayur-sayuran ni ramai orang tak suka, cakap rasanya pahit kan? Jadi kita perlu cara yang kreatif untuk memasak. Doktor akan tunjukkan dalam video yang akan datang macam mana untuk memasak sayur-sayuran supaya enak, sedap dan digemari walaupun oleh orang yang terlantar, sakit, dan insyaAllah boleh membantu kesihatan mereka. Ada soalan lain? Apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita kekurangan mitokondria? Okey. Mitokondria ni macam mana sebagaimana sel-sel lain, dia pun sama juga. Apabila dia kerap digunakan, dia akan makin aktif. Okey? Macam tubuh kita kan, bila kita tak guna, katalah kita tak guna kaki lama, kaki kita akan lemah, otot-otot akan kecut kan. Sama juga dengan mitokondria. Selagi ia banyak digunakan, dia akan semakin banyak dan dia akan semakin aktif. Dan satu-satu cara untuk meningkatkan dia adalah dengan bersenam. Seseorang yang mengamalkan senaman akan mempunyai mitokondria yang lebih tinggi daripada mereka yang tak mengamalkan senaman. Kalau kita tengok orang tu walaupun dia gemuk, besar badan dia, tapi kalau dia rajin bersenam, dia kuat. Sebaliknya, kalau badan dia besar, dia tak nak bersenam, dia tak kuat. Begitu juga dengan orang kurus. Kalau dia kurus pun, kalau dia rajin bersenam, dia akan kuat sebab dia mempunyai mitokondria yang tinggi, stamina dia kuat. Kalau dia tak nak melakukan gerak senaman ni, dia akan menjadi letih dan lemah sebab dia tidak ada mitokondria. Jadi ada dua faktor yang boleh membantu meningkatkan kilang tenaga kita, iaitu mengamalkan pemakanan yang kaya dengan vitamin A, vitamin B, vitamin C, magnesium, dan juga mengamalkan senaman yang boleh meningkatkan mitokondria. Jadi tips untuk senaman yang meningkatkan mitokondria ini kita akan buat dalam video yang akan datang, insyaAllah. Dan insyaAllah anda akan bermanfaat dengan tips daripada saya. Jadi bagi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana nak tingkatkan stamina, nak dapatkan tenaga yang tinggi, sila subscribe, like, ring our bell dan share kisah forum kami ni, dan anda juga boleh berhubung dengan saya.